Pengertian wakaf. Wakaf mengikut bahasa merupakan berhenti, menahan atau menghalang. Manakala daripada istilah atau syarak, wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebaikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakaf terbahagi kepada dua, iaitu wakaf khas dan wakaf am. Wakaf khas merupakan pewakaf mewakafkan hartanya untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, wakaf untuk masjid, sekolah dan lain-lain. Manakala wakaf am merupakan pewakaf mewakafkan harta untuk tujuan kebaikan Islam semata-mata. Sebagai contoh, seseorang mewakafkan hartanya tanpa tujuan yang khusus. Zakat pula bermaksud suci, rahmat, berkat, berkembang, subur, bertambah dan sedekah. Dari istilah dan syarak, wakaf bermaksud penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan dari sumber yang baik yang dimiliki seseorang Muslim kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah diwajibkan ke atas semua individu Muslim yang dibayar pada bulan Ramadan sehingga 1 Syawal pada waktu pagi sebelum solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Manakala zakat harta pula dikenakan kepada harta tertentu dan boleh dibayar bila-bila masa. Zakat harta 2.5 daripada jumlah harta yang wajib dizakatkan. Manakala infak pula mengeluar harta kepada kepentingan sesuatu. Maksud infak dari segi istilah dan syarak ialah infak adalah mengeluarkan sebahagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sebagai contoh, pembahagian pendapatan kepada kedua orang tua, anak yatim atau lain-lain. Perbezaan zakat, infak dan wakaf. Zakat adalah wajib, kadarnya mengikut syarak, diadakan kepada golongan yang berhak, mempunyai penerima yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mensucikan harta dari hak-hak orang lain yang bukan hak kita. Infak pula hukumnya adalah sunat, kadarnya tidak mengikut syarak, hak milik atas barang diberikan kepada penerima, boleh diberikan atau dijual kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk mencari keridaan Allah dan membantu golongan yang memerlukan. Bagi wakaf pula, hukumnya adalah sunat, nilainya tidak ditentukan, hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah, tidak boleh diberikan atau dijual kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri dan mendapat keridaan Allah dengan membelanjakan harta ke jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasmulyadi bin Muhammad Daud. Bersama saya Encik Wan Muhammad Syazwi, di mana hari ini saya akan menemu ramah Encik Wan Muhammad Syazwi dan menanyakan beberapa soalan tentang yang berkaitan dengan tajuk assignment kumpulan kami lah. Di mana tajuk kumpulan kami ialah zakat, infak dan wakaf. Okey, Encik Syazwi, boleh kita mulakan dengan soalan yang berkaitan dengan zakat dulu? Boleh dipersilakan. Sekejap. Okey, soalan pertama saya ialah berdasarkan pengetahuan Encik Syazwi, apakah faedah daripada sistem zakat Islam kepada masyarakat dan umat Islam? Okey. Berdasarkan pengetahuan saya lah, kalau kita bercakap tentang zakat Islam kepada masyarakat dan umat Islam, maknanya apabila zakat ni fungsi dia adalah untuk kita membantu komuniti Islam, terutama yang miskin. Maknanya kita boleh
saling bantu-membantu golongan-golongan kaum yang Islam yang terpinggir. Ya, betul. Okey, yang kedua bagi saya, kita juga selain daripada itu kita juga mampu untuk membiasakan diri kita supaya bersifat dengan pemurah dan suka bersedekah, mendidik kita untuk lebih suka bersedekah. Jadi dengan ini juga kita akan dapat membuang sifat bakhil dalam diri kita. Jadi kita akan lebih pemurah untuk bersedekah lah. Okey, satu poin yang agak menarik. Okey, soalan kedua saya berkaitan dengan zakat juga. Okey, pada pendapat Encik, adakah sistem pembayaran zakat di negara Malaysia ni cukup efisien? Okey. Pada pendapat saya, berdasarkan apa yang saya lihatlah, sistem pembayaran zakat di negara Malaysia ni saya kira ia bukan agak lah, tapi ia memang efisien. Ya. Sebabnya kita boleh lihat setiap negeri mempunyai majlis agama negeri sendiri, dan setiap majlis agama negeri dia akan menetapkan kadar peratusan yang masing-masing. Maknanya sebagai contoh, kalau saya di Kelantan pada tahun lepas, jumlahnya adalah RM7 satu kepala. Jadi saya fikir kalau di negeri lain kadar dia adalah berbeza pula. Jadi maknanya dekat sini, dan kutipan dia juga agak efisien. Okey, Encik Syazwi, soalan kedua saya ialah mengenai tentang infak. Okey, apakah fahaman Encik Syazwi sendiri terhadap infak dari sudut definisi dan fungsi? Okey. Kalau macam infak ni, saya kalau dari segi istilahnya saya kurang mengerti, tapi bagi saya infak ni macam sedekah je lah, macam kita mengeluarkan harta kita. Betul tak? Apa yang saya cuba sampaikan? Betul juga. Okey, ada sedikit penambahan lah saya ingin memberitahu kepada Encik Syazwi. Okey, kalau dari sudut pengertian, infak adalah mengeluarkan sebahagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Okey, infak infak adalah harta yang dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpendapatan tinggi maupun rendah. Okey, infak juga dapat diberikan kepada sesiapa sahaja. Contohnya kepada orang tua, anak yatim dan lain-lain. Okey, Encik Syazwi, tajuk terakhir kita iaitu wakaf. Okey, saya ada dua lagi soalan terakhir untuk Encik Syazwi. Di mana soalan pertama saya ialah apa yang Encik faham tentang wakaf pula? Okey, kalau wakaf, apa yang saya faham, wakaf ni dia macam kita memberikan sesuatu benda untuk manfaat kepada orang lain. Yeah. Dan apabila benda ini telah pun diwakafkan, jadi orang lain tidak boleh ambil kembali, mungkin saudara-saudaranya tidak boleh ambil kembali perkara benda tersebut. Okey. Soalan terakhir saya kepada Encik adalah apakah kelebihan yang dapat diperoleh bila kita berwakaf? Soalan yang general sikit. Oh, Kelebihan sahaja. okey, kelebihan Okey, bagi saya lah, kelebihan apabila kita berwakaf, maknanya kita akan menzahirkan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan ini juga diri kita. ya betul, sebagai langkah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa tu, mungkin kita juga tahu bahawa apabila kita mati, kita ada 3 benda yang akan ikut kita, iaitu doa anak-anak yang soleh, sedekah dan amal jariah. Okey. So di sini adalah kita dapat lihat apabila kita sudah wakafkan, kita akan dapat kebajikan yang berkekalan walaupun pewakaf tersebut telah pun meninggal dunia. Ya, betul. Maknanya pahalanya yang berterusan Ya. walaupun kita sudah pun tiada di dunia ini. Ya. Okey, itu saja untuk sesi interview bersama Encik Wan Muhammad Syazwi. Kita beralih kepada amal Islam. Kumpulan kami telah melakukan soalan skala dan temu ramah kepada penduduk-penduduk setempat. Soalan skala adalah soalan berkenaan dengan kefahaman penduduk setempat tentang 3 skop, iaitu zakat, infak dan wakaf.
soalan adalah atas talian dari Google Form dan disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Selamai 41 responden telah menjawab soalan skala. Dari skop wakaf, kita dapat lihat draft-draft yang telah ditunjukkan menunjukkan bahawa pola jawapan responden terhadap soalan-soalan yang telah diberikan dalam Google Form. So, pada soalan 1, kita dapat lihat daripada pola responden, mereka kebanyakan menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ini menunjukkan bahawa mereka sangat-sangat bersetuju bahawa institusi-institusi wakaf di Malaysia yang mempromosikan tentang wakaf memberi kesan terhadap masyarakat. Begitu juga dengan soalan 2, mereka sangat memahami tentang konsep wakaf. Ini adalah bukti daripada 33 orang responden meletakkan skala 4 dan skala 5. Walau bagaimanapun, soalan 3 menunjukkan balas kefahaman mereka tentang perbezaan antara wakaf-wakaf yang ada di Malaysia adalah sederhana melalui skala 3 hingga ke skala 5. Majoriti mereka adalah meletakkan skala 4 dan seterusnya yang kedua tertinggi adalah pada skala 5 dan ketiga tertinggi adalah pada skala ketiga. Kemudian kita beralih ke zakat. Soalan yang pertama adalah berkaitan dengan pemahaman mereka tentang konsep zakat. Kita dapat lihat daripada pola responden, mereka menunjukkan bahawa taraf kefahaman mereka adalah pada tahap yang sederhana tinggi. Melalui skala 4 seramai 17 responden dan pada skala 5 seramai 11 responden. Dan pada soalan 2, draft menunjukkan bahawa 34 daripada 41 responden sangat-sangat setuju bahawa sistem zakat dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan umat Islam. Walau bagaimanapun, pada soalan 3, pada skala 4 dan skala 5 mempunyai bilangan responden yang sama sebanyak 16/16. Ini dapat disimpulkan bahawa pendapat mereka tentang pembayaran zakat di Malaysia sangat efisien adalah pada taraf yang sederhana. Kemudian kita beralih ke yang terakhir, iaitu infak. Dari soalan yang pertama, kita dapat lihat daripada pola responden bahawa majoriti mereka bersetuju. Seramai 21 responden bersetuju bahawa infak boleh diberi dalam apa jua harta berbentuk ain, iaitu harta yang boleh dilihat dan boleh disentuh. Walau bagaimanapun, seramai 2 orang tidak bersetuju bahawa harta infak boleh diberikan dalam bentuk fizikal. Dan pada soalan yang kedua, kita dapat lihat bahawa seramai 32 responden telah meletakkan di skala 5. Ini menunjukkan bahawa mereka bersetuju bahawa dengan infak, kebajikan umat Islam dapat dijaga di samping mendapat keberkatan rezeki dan amal baik. Dan soalan yang terakhir berkaitan dengan pengetahuan mereka tentang infak dan sedekah adalah sama. Dari sini kita dapat lihat di skala 1 dan skala 3, jumlah responden adalah sama sebanyak 5. Ini menunjukkan bahawa pengetahuan mereka tentang infak dan sedekah adalah rendah, dan pemahaman mereka terhadap infak dan sedekah di skala 4 dan skala 5 juga adalah taraf yang sederhana. Dengan ini, saya ingin menceritakan tentang konklusi daripada sesi temu bual dan survei Google Form yang telah kami laksanakan terhadap orang-orang awam dan orang-orang di sekeliling kami tentang pemahaman mereka daripada tentang konsep wakaf, sistem zakat dan juga infak yang ada di Malaysia ini. Secara konklusinya, kebanyakan responden sangat memahami tentang konsep wakaf dan mereka juga mengetahui perbezaan wakaf yang ada di Malaysia ini. Selain itu, kebanyakan responden yang telah kami temu bual dan
daripada survey itu sangat memahami tentang sistem-sistem zakat yang ada di Malaysia ini, dan mereka juga sangat bersetuju tentang sistem pembayaran zakat yang ada di Malaysia ini adalah sangat efisien dan telah banyak membantu rakyat-rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam yang ada di Malaysia ini. Dan yang terakhir sekali, kebanyakan responden sangat memahami tentang infak, dan terdapat juga segelintir yang kurang faham apa itu infak. Tetapi amalan pelaksanaan infak yang telah mereka lakukan adalah sangat memberangsangkan. Sekian itu sahaja daripada sesi temu bual dan survey yang telah kami lakukan. Sekian, terima kasih.